Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من setinggi-tinggi kesyukrahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimah tasbih, tahmid dan takbir, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kepada kita, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala menduga dengan tasbih, tahmid, takbir, puji-pujian kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan jalan, akan mempermudah daripada apa sahaja masalah, musibah. Kita juga kena banyak bermuhasabah dan beristighfar, memohon keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala di atas setiap kealpaan dan kelalaian kita. Mungkin ada benda yang kita lalai, ataupun ada benda yang kita, yang mana hikmahnya agar kita lebih mengingati Allah subhanahu wa ta'ala berbanding daripada ingatan kita terhadapnya sebelum-sebelum ni, maknanya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita harapkan, dan itulah yang kita sama-sama doakan. Moga-moga dia akan menjadi kekuatan untuk diri kita, diri tuan-tuan dan diri orang yang berada di sekeliling kita, insya-Allah. Maka hari ini kita sambung pengajian kita. Ini kita telah bincangkan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam jalan tersebut kita dah bincangkan bahawasanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalui dalam hendak menyampaikan dakwah, terutamanya ancaman-ancaman dan agar dakwah itu sampai kepada Rasulullah SAW, sampaikan dakwah tersebut. Dan maknanya strategi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna untuk memastikan bahawasanya orang yang hendak ataupun orang yang Rasulullah SAW telah target sampai terus dakwah, tajuk strategi harakah. Kata pengarang, di sini kita terpaksa menyatakan tentang kedudukan kekuatan kebendaan dalam strategi amal Islami supaya seseorang itu satunya kekuatan yang diperlukan, tidak memberi apa-apa erti. Kita nak ceritakan bahawasanya dalam hendak menyampaikan dakwah ataupun hendak menyuburkan agama Islam di dalam keluarga ataupun masyarakat kita, pastilah perlu ada material yang ada di sekeliling kita itu sepatutnya menjadi kekuatan untuk kita sampaikan dakwah kepada orang yang terdekat dengan kita ataupun orang-orang yang kita nak sampaikan dakwah. Tetapi ia bukanlah satu-satunya kebergantungan kita untuk menyampaikan dakwah. Sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya, kita terlalu bergantung kepada masjid untuk menyampaikan dakwah di kawasan qaryah kita. Manfaatkan masjid yang ada ini, perlu kita manfaatkan agar dakwah itu sampai kepada masyarakat. Tetapi ini bukanlah satu-satunya medan kebergantungan kita agar dakwah itu sampai. Maksudnya apa? Maksudnya perlu kita ada alternatif ataupun kaedah-kaedah yang lain yang kita boleh gunakan, kalau kita tak dapat nak memanfaatkan masjid sepenuhnya untuk menyampaikan dakwah menjelaskan kedudukan kekuatan kebendaan dalam strategi harakah Islamiyah, di mana beliau menyatakan alamatnya, adakah harakah yang menyeluruh terhadap sistem politik atau sistem sosial. Saya tidak mahu membicarakan terus-menerus dalam kebingungan, malah saya akan menggunakan kesempatan ini, ini kata pengarang, untuk mendedahkan kepada mereka jawapan yang jelas lagi terang. Kan orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Banna, kan kita nak gunakan politik, kita menyampaikan dakwah kepada umat Islam, kan maksudnya
Ini ke jalan dia, politik kah? Ya. Ataupun kita nak gunakan sistem sosial. Ini ke jalannya yang kita nak sampaikan dakwah? Kalau tak ada, tak boleh ke? Ataupun inikah satu dakwah dalam masyarakat? Maka pengarang kata apa? Dia kata dia akan bagi jawapan satu persatu untuk memberi pencerahan kepada kita. Ya. Kekuatan merupakan syiar Islam dalam semua sistem dan perundangannya. Oleh sebab itu Al-Quranul, maknanya nak menyampaikan dakwah ni perlu ada kekuatan. Tapi bentuk-bentuk kekuatan yang bagaimana? Ya. Aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya kita perlu ada persiapan. Ya. Perlu ada persiapan, kan? Sebab itulah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ya, kebatilan yang mempunyai perancangan itu, maksudnya apa? Maksudnya orang nak buat jahat dengan perancangan, ya, dia mesti akan dapat memusnahkan, ya, musuh-musuh kita, orientalis, orang barat. Dia buat perancangan yang cukup rapi untuk menjatuhkan agama Islam. Agama ni bukan tak baik, agama ni kebatilan tu pasti akan dapat meruntuhkan dia. Ya. Dan maksudnya kita ada kena ada perancangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak menyampaikan dakwah, iltizam dalam diri dia cukup kuat. Tapi dia tidaklah berpandukan kepada iltizam tersebut semata-mata. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada strategi agama itu terus kekal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok strategi dakwah Rasulullah, kan diterangkan dalam sirah kepada kaum keluarga yang terdekat. Sebab apa? Sebab lebih mudah didekati. Ya, buat secara rahsia dahulu, kemudian barulah berpindah sedikit apabila kaum-kaum ataupun sahabat-sahabat yang terdekat telah kuat tauhidnya, ya, telah kuat pegangannya, ya, terhadap agama, barulah dia berpindah kepada rumah, ya, didik lagi jiwa mereka. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil untuk apa? Untuk latih mereka ni, ya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik, ya, bantu dia agar dakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu sampai. Bila orang yang berada di sekelilingnya telah kuat, maksud kuatnya apa? Bukan sahaja kuat keimanan, tetapi ilmunya untuk menjadi penerus yang lain ketika itu, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak untuk berdakwah secara terang-terang. Kita baca dengan lebih mendalam, kita akan dapat lihat, oh, begini rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun atur agar agama itu pada ketika itu boleh sampai terus kepada sasaran. Sehingga di dalam doa pun dituntut, sedangkan ia dalam keadaan khusyuk dan tenang. Ya. Perhatikan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diajarkan kepada sahabatnya ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung daripada aku takut dan bakhil, dan aku mohon berlindung denganmu dari bebanan hutang dan kekerasan orang yang berkuasa. Tidaklah dituntut dari orang yang menganut agama ini melainkan supaya ia menjadi seorang yang kuat. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, ya, sirah Nabawiyah dengan kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan dapat lihat pada umur sekitar Nabi ni, umur dia sekitar 50-an. Kalau umur macam tu, dia bukan orang yang pokok buncit. Pantas dikatakan, umur 60 berjalan pantas, sehingga sahabat pun tak dapat nak mengekori kepantasan jalannya baginda Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ni orang ni tegak. Dalam umur sebegitu pun tegak. Dalam umur sebegitu pun jalannya pantas. Ya. Dalam umur sebegitu pun ada kekuatan untuk menunggang kuda. Dalam umur sebegitu pun boleh berlutut. Maksudnya apa? Kekuatan jasad Nabi itu sama kuatnya dengan kekuatan rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kekuatan di kota Madinah ada
kan. Angkat batu ni kalau kita sekarang ni angkat bosi kan. Sahabat-sahabat dulu dia nak kuat, dia angkat batu kan. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi akan perihal perkara tersebut. Nabi kata apa? Nabi kata teruskan, ya, teruskan. Membawa maksud kepada Nabi mempersetujui akan perkara tersebut untuk menunjukkan, ya, bersukan, perkara-perkara yang mendatangkan kesihatan. Nabi sendiri mengajarkan kepada umat dia berkenaan dengan, ya, makanan, ya, perkara-perkara yang perlu diambil, ya, dan belajar 3 perkara, ya, ar-rimayah kan, belajar memanah, kemudian belajar menunggang kuda, kemudian belajar berenang. Kalau kita tengok, kita kaji daripada sudut sains, ketiga-tiga perkara yang Nabi Rasulullah SAW tuntut kepada umatnya ni, semuanya sukan yang membakar kalori dengan banyak. Memanah bukan senang, dia perlu kepada fokus dan juga perlu kepada latihan untuk kita angkat, tarik tali tu kan, tarik. Kalau tuan-tuan belajar memanah, dia memanah yang tradisional belajar, tali tu dia ada berat pound dia kan, 30 pound, 40 pound, lagi berat, lagi susah nak tarik kan. Ya, dan lagi susah kalau bila lagi susah, kalau kita tak fokus, anak panah tu dia takkan boleh pergi kepada sasaran nak sasarkan. Senaman tarikan, ya, memanah tersebut, nanti kita memanah sekali belikat kita akan rasa sakit. Jadi itu memang fokus juga. Mana ada orang berkuda, kalau kuda laju-laju dia buat sambil lewa, tak ada kan. Oleh kuda tersebut nak mengawal binatang, ya, kuda ni dia bukanlah perkara yang boleh dilakukan dengan sewenang-wenang kan. Kita naik kuda padi tepi pantai pun ada orang pegang kat depan. Cuba naik kita kuda racing tu, kuda lumpur tu, kalau tak ada orang pegang, kita kotuk punggung, maun dia lari, kita tak terpegang, tak tercapai kan, jatuh kita, ya. Ini sukan yang Nabi SAW galakkan. Arab menyebutkan al-aqlus salim fil jismis salim, akal yang sihat, ya, perlulah, ya, diikuti disertai dengan tubuh badan yang sihat. Kan, akal kita sihat, ya, sihat. Macam tu, ya. Oleh itu saudara, gerakan Islamiah adalah gerakan yang matang dalam pemikiran serta berpandangan jauh. Mereka tidak gairah melakukan kerja yang remeh dan tercabar dalam arus pemikiran yang cetek. Mereka tidak memberi penghargaan kepada hasil dan tujuan kerja-kerja yang remeh itu, kerana mereka mengetahui bahawa tingkat kekuatan yang pertama dan utama ialah kekuatan akidah dan iman, diikuti oleh tingkat yang kedua iaitu kekuatan kesatuan dan ikatan kejiwaan, melainkan setelah memiliki ketiga-tiga kekuatan tersebut. Ya, nak kuat daripada segi umat Islam yang dikatakan kuatkan akidah, kuatkan keimanan. Kalau masyarakat kita masih tak kuat akidah, masih tak kuat iman, maka level yang pertama ni kita dah kacau dah. Level pertama ni kita dah tak capai dah. Bila kita nak capai iman kita dah kuat, ya, kita dah cukup keazaman dan iltizam kita dah cukup kepada Allah, bagulah pergi kepada tingkatan yang kedua, yakni kekuatan kesatuan. Kan, dia bukan, dia cerita pasal kesatuan dulu. Maksudnya apa? Maksudnya masyarakat yang berada di sekeliling itu bersatu padu kan. Kalau ahli Korea yang bersatu padu. Kalau kita panggil dia datang program, dia bersatu padu datang. Panggil gotong royong, semuanya boleh, ya, membagikan masa, mengeluarkan kekuatan, titik peluh dia semua untuk sama-sama, ya, bergotong royong kan. Bila dah selesai perkara yang kedua, barulah dipergi kepada, ya, persenjataan. Ya, persenjataan. Bila dah selesai, dah kuat, dah bersatu padu, masyarakat ni dah jadi betul-betul masyarakat yang bersatu padu jiwa mereka, barulah cerita pasal persenjataan. Kena ada persenjataan yang hebat kan, kena ada persenjataan yang canggih. Dan inilah nilai-nilai yang para sahabat, para tabi'in,
ya, sehinggalah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ambil dan terapkan dalam masyarakat, dalam golongan-golongan, ya, tentera dia. Kalau kita tengok Muhammad Al-Fatih dan tentera-tentera dia yang menakluki kota Istanbul, apa yang ada pada diri mereka? Pertama, akidah mereka kuat. Akidah mereka cukup kuat. Ya, sama juga sebagaimana tentera Salahuddin Al-Ayyubi yang menakluk kembali kota Palestin, ya, dalam perang salib. Kalau kita lihat balik, ya, kita buat balik survey, kita buat balik, ya, kita lihat balik apa yang mereka ada. 3 faktor ni ada pada setiap pasukan. Pertama, kekuatan akidah. Kan? Kekuatan akidah ni kuat sebab apa? Sebab, ya, kalau kita tengok tentera Salahuddin Al-Ayyubi dan juga tentera Muhammad Al-Fatih, mereka ini tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Maknanya sunat, qiyamul lail ni sunat, tapi qiyamul lail pun tak tinggalkan, apatah lagi yang fardu. Maksudnya fardu Muhammad Al-Fatih dah berjaya selesaikan. Kemudian ditambahkan dengan kekuatan perkara-perkara yang sunat buat. Walaupun perkara itu sunat, tapi, ya, ditekankan kepada mereka, kalau engkau betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini kau kena buat. Kan? Baru ni semalam, ya, semalam saya kuliah dekat surau dekat Rembau. Saya cerita, saya bawa kitab kat situ, kitab bab solat. Kan? Saya ceritakan tentang satu hadis bagaimana ketika zaman sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani menceritakan bahawasanya satu malam dia bersolat di belakang baginda Nabi SAW. Ini kita nak letak, kita nak tengok, kita nak bandingkan nilai iman sahabat yang bertemu mata dengan mata baginda Nabi SAW, bertemu tubuh badan dengan Nabi, ya, dapat menyentuh jasad Nabi. Ya, kita ni yang jauh daripada baginda Nabi SAW. Kita nak tengok, boleh tak kita capai nilai iman sahabat? Saya cerita kepada mereka, Huzaifah Al-Yamani membawakan satu hadis riwayat dia sendiri, ya, bersolat di belakang Nabi pada suatu malam. Kemudian Nabi memulakan solat tersebut, ya, dengan membaca suratul Baqarah. Nabi baca suratul Baqarah. Kemudian sampai kepada 100 ayat dalam suratul Baqarah, terdetik pada hati Huzaifah Al-Yamani ni, kata dia, hati dia, ya, mafhumnya, dia kata seolah-olah dia rasa cukup 100 ayat dalam surah Baqarah, Nabi akan rukuk. Tuan-tuan, bayangkan kalau Nabi hidup lagi, Nabi jadi imam kat sini, Nabi jadi imam maghrib tadi, ataupun Nabi jadi imam salat isyak nanti, Nabi baca surah Baqarah, Nabi baca sampai 100 ayat. Kalau iman kita kuat, kita ikut, tuan-tuan. Kalau iman kita tak kuat, kita mufarakah, kita ikut 100 ayat surah Baqarah. Ya, sahabat pun sampai 100 ayat dia kata, Nabi mungkin 100 ayat ni Nabi rukuk kot. Tapi tidak. Sangkaan dia meleset sekali. Nabi teruskan membaca suratul Baqarah ni, lepas 1 ayat, Nabi 100 ayat, Nabi teruskan lagi. Ya, sehinggalah dia rasa, ya, dalam rakaat ini cukup penuh Nabi baca habis suratul Baqarah, maka Nabi akan rukuk. Ya, nyata kali kedua sangkaan yang meleset sekali. Ya, ketika itu wahyu turun, ya, wahyu dalam bab penurunan surah. Ketika itu, ya, zaman Nabi itu, tahun tersebut turun surah An-Nisa dahulu berbanding daripada turunnya surah Ali Imran. Jadi kata Huzaifah Al-Yamani yang kuasa, ya, selesai surah Baqarah Nabi aku rukuk. Tak, Nabi teruskan. Nabi sambung baca surah An-Nisa. Satu rakaat masuk surah yang kedua dah. Andai kata Nabi ada depan kita, ya, surah Baqarah 280 lebih ayat, tuan-tuan. Masuk pula surah An-Nisa. Kan? Ini kita kata kita sayang Nabi ni. Sahabat sayang Nabi. Sahabat ikut Nabi. Sahabat tak mempersoalkan pun. Bahkan sahabat Huzaifah Yamani cerita apa? Dia ikut Nabi. Nabi baca surah An-Nisa, dia kata, ya, mungkin habis surah An-Nisa Nabi akan rukuk. Nabi tak rukuk, tuan-tuan.
Nabi sambung pula baca surah Ali Imran. 3 surah 1 rakaat. 3 surah 1 rakaat. Kan? Kita imam baca satu muka, kita dah berata lutut dah. Nabi baca 3 surah 1 rakaat sehinggalah habis surah Ali Imran. Huzaifah kata barulah Nabi rukuk. Nah, itu lambangnya apa? Kekuatan rohani dan juga kekuatan fizikal pada sahabat itu ada. Kekuatan fizikal dan juga kekuatan rohani pada Nabi itu ada. Ya. Lebih 500 ayat, tuan-tuan. Lebih. Buka surah An-Nisa, tengok berapa ratus ayat. Buka surah Ali Imran, tengok berapa ratus ayat. 1 rakaat baru. Kan? 1 rakaat baru. Dan Huzaifah sebut Nabi baca secara tartil. Kan? Bukan hadar tu, bukan baca laju. Nabi baca secara tartil. Dan sahabat ikut, ya. Dan pada penghujung hadis tersebut, Huzaifah yang mana siap sebut sampai pada kalimah-kalimah yang mana menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi akan berhenti selepas habis ayat tersebut. Nabi akan baca doa. Baca doa pula memang sunnah Nabi dalam solat. Ya, boleh sampai pada kalimah-kalimah ayat-ayat yang menceritakan nikmat Allah, kita boleh berhenti, kita baca doa dulu supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan nikmat itu kepada kita. Kemudian Huzaifah yang ini sambung, ya, dalam keadaan Nabi baca banyaknya ayat, ya, 3 surah ni tadi sampai pada ayat yang menceritakan tentang azab Allah, Nabi berhenti pula doa, ya, mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan yang ada pada sahabat, kan, yang mana mereka bertemu dengan Nabi. Kita mungkin tak sampailah ke tahap tu, tapi kita berdoa, kan, boleh sampai pun dah cukup baik, kan. Ini orang yang rapat dengan Nabi, akrab dengan Nabi, pun timbul dalam hati dia 100 ayat Nabi kau rukuk kot. Sahabat dia 100 ayat, kita mungkin kurang lah daripada tu, kan. Kita mungkin rasa 50 ayat Nabi rukuk lah, kan. Mungkinlah, kan, ataupun mungkin sedikit lagi. Itulah nilai keimanan kita berbanding dengan para sahabat. Namun demikian, Harakat Islamiah adalah gerakan yang matang dan dalam pemikiran serta berpandangan jauh. Pandangan yang lain yang kedua pula menyatakan, apakah Islam menggalakkan supaya digunakan kekuatan dalam setiap suasana dan keadaan, ataupun ia membataskan penggunaannya pada keadaan tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Pandangan yang ketiga pula menyatakan, adakah penggunaan kekuatan adalah merupakan cara penyelesaian pertama ataupun menjadi ubat penawar terakhir setelah tidak ada lagi cara yang lain? Apakah manusia perlu membuat pertimbangan terhadap kesan-kesan penggunaan kekuatan? Apakah kebaikan dan keburukannya? Apakah mereka sepatutnya mengkaji terlebih dahulu suasana sebelum digunakan kekuatan? Atau wajibkah mereka menggunakan kekuatan tanpa menghiraukan akibat yang akan terjadi hasil daripada penggunaan tersebut? Ya. Pandangan-pandangan seperti inilah yang difikirkan oleh Harakat Islamiyah sebelum ia mengambil langkah menggunakan kekuatan. Revolusi adalah gejala kekuatan yang menggerunkan. Oleh yang demikian, Harakat Islamiyah memandangnya dengan penuh teliti dan mendalam. Maksudnya apa? Maksudnya perlu ada timbang tara sebelum kita, ya, yang ada kekuatan menggunakan kekuatan tersebut. Maksudnya, ya, perlu ada pemikiran yang cukup-cukup mendalam agar keputusan daripada penggunaan kekuatan itu adalah keputusan yang akan mencapai matlamat yang baik. Ya, natijah dia mestilah natijah yang baik. Bukanlah orang yang ada kekuatan ni boleh menggunakan kekuatan dia dengan terus menerus, kan. Sama juga, ya, apa yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat, kan. Saya ceritakan tadi Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi, mereka ada kekuatan pada sudut akidah, mereka ada kesatuan. Tengok Muhammad Al-Fatih kata apa? Kita tak dapat lepas selat Bosphorus ni
ya, selat yang memisahkan daripada Istanbul dan juga daripada tembok yang melindungi kota Istanbul ketika itu. Apa yang Muhammad Al-Fatih kata apa? Kita bawa keluar kapal-kapal kita, kita angkat, bawa jalan kaki. Kalau tak ada kesatuan tuan-tuan, mesti askar dia dah bergaduh, dah membantah dah dia. Apalah, kapal dibuat untuk lalu kat dalam air, kita kena angkat pula ikut jalan darat. Mesti askar dia dah cakap macam tu. Ya. Kalau askar kita ni tak ikut panglima dia, habis berkecamuk, tak akan menang dalam peperangan. Tetapi kerana askar-askar ini mempunyai kesatuan dan cukup patuh kepada ketua mereka, yakni pemerintah mereka, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih kata apa? Angkat kapal ikut jalan darat. Angkat, masing-masing angkat. Ya, angkat ikut jalan darat. Angkat ikut jalan darat, ya. Selat ni tak boleh, angkat ikut jalan darat, pindah selat sebelah sana. Bukan mudah nak angkat kapal ni, kapal besar-besar. Muhammad Al-Fatih datang dengan ratusan tentera, ya, ratusan ribu tentera. Masing-masing atas kapal, masing-masing keluar berwenang angkat kapal pula. Tak boleh nak dibayangkan kita, ya. Kita tak boleh nak bayangkan, tetapi itulah yang telah direkodkan dalam sejarah dan itulah yang benar-benar terjadi dalam dunia Islam. Maksudnya orang Islam ni bila akidah dia kuat, kekuatan fizikal dia pun akan kuat. Kenapa? Kerana mereka berperang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan? Matlamat dia jelas. Ini aku buat lillahi taala. Kan? Angkat kapal, angkatlah jalan. Kan? Kalau bergaduh time tu takkan menang. Seorang kata angkat kapal, seorang kata duduk kat laut, seorang kata angkat kapal pergi kat darat, takkan menang. Kita takkan dapat menakluki kota, ya, Konstantinopel yang hari ini dinamakan sebagai Istanbul. Takkan dapat. Jadi, ya, Muhammad Al-Fatih dalam pada nak mengarahkan, ya, dalam pada untuk menggunakan kekuatan tadi, dia telah memikirkan sedalam-dalamnya apa natijah yang akan terjadi daripada keputusan dia. Jadi dia buat keputusan tersebut. Itu yang kita kena ada. Kan, orang-orang yang nak berdakwah dia kena ada. Dia kena fikirkan secara mendalam sama ada perkara yang dia buat ini mendatangkan natijah yang baik ataupun tidak. Sama ada kepada diri dia ataupun orang-orang yang akan dia sampaikan dakwah tersebut. Itu yang kita perlu ada. Kan? Yang ketiga pula, adakah penggunaan kekuatan adalah merupakan cara penyelesaian pertama ataupun menjadi ubat penawar terakhir setelah tidak ada cara yang lain? Pandangan yang ketiga pula, ya, adakah kita kena fikirkan secara mendalam, adakah kekuatan ni merupakan cara pertama kita kena guna? Ya, bila kita ada kekuatan, tentera kita kuat, ya, tentera kita boleh menang segala peperangan, ya, kita dah ada kesatuan dan segalanya, adakah ini jalan yang pertama yang perlu diambil ataupun kita perlu fikirkan option-option, kaedah-kaedah yang lain untuk kita sampaikan dakwah? Kalau orang kafir dulu dia tak ada. Dia memang option dia kekuatannya. Sebab tu bila mereka nak menakluk Melaka, kota Melaka, mereka gunakan segala kekuatan yang ada. Kan? Tembak, hancur, bunuh, ya, gunakan. Kita tidak. Kita ada adab-adab kita dalam peperangan. Kan? Kita tengok bila Muhammad Al-Fatih, bila Salahuddin Al-Ayyubi tersebut, apa yang dia kata? Orang yang berlindung dalam tempat ibadat, wanita-wanita jangan bunuh, orang-orang tua jangan dibunuh, anak-anak kecil jangan dibunuh. Kan? Kemudian pergi jumpa dengan ketua-ketua pemimpin-pemimpin agama mereka, ya, pergi pula berunding, buat rundingan. Kan? Tapi ini tidak berlaku pada kaedah-kaedah orang-orang barat untuk menakluk, ya, negara-negara Islam. Daripada zaman dahulu lah, zaman daripada awal peperangan dengan Nabi, perang salib, ya, perang sebelum itu lagi, sehinggalah kepada peperangan moden ni. Mereka yang ada kekuatan, negara-negara, ya, orang-orang kafir yang ada kekuatan, mereka akan menggunakan seluruh kekuatan untuk menghancurkan umat Islam. Ada kekuatan diguna terus. Ya, tak kira lah kita ni tua ke, remaja ke, kanak-kanak, boleh bunuh. Ya, janji dia mendapatkan kemenangan, tapi tidak pada agama kita. Ya, kemenangan itu bukanlah pada sekadar kemenangan dalam peperangan semata-mata.
Tetapi kemenangan itu adalah kemenangan yang mana dapat menunjukkan apakah ia kemuliaan yang ada pada agama kita, yakni Islam. Itu dia nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kemenangan yang ada pada umat Islam yang terdahulu yang kita perlu bawa pada hari ini. Kan? Kita nak berdakwah, kita ada kekuatan tentera, kita ada kekuatan keuangan. Ya, pada penghujung kalau kita berperang, kita kena fikir nak menang perang semata-mata ataupun nak menonjolkan nilai-nilai kemuliaan dalam agama kita terhadap orang yang belum beragama Islam. Itu yang sepatutnya menjadi teras ya dalam pembinaan ya tentera ataupun kekuatan-kekuatan yang perlu ada dalam mereka, dalam jiwa mereka yang ingin menyampaikan dakwah terhadap agama Islam. Itu dia ya. Jadi revolusi semata-mata tidak cukup. Kita nak merevolusikan terus orang dengan menggunakan kekuatan, dia tidak boleh kan. Sebab tu nak menyampaikan dakwah, dia ada martabat, marhalah-marhalah dia daripada sedikit demi sedikit sehinggalah orang tadi dapat merasai apa dia nilai Islam yang sebenar kan. Kita boleh sahaja ya, kita boleh aturkan kalau kita ni pemerintah, kita boleh gunakan dengan kekuatan pemerintahan kita paksa orang semua jadi Islam, tetapi itu ya bukanlah nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW terhadap orang yang mempunyai kekuasaan. Kita kalau ada kekuatan dalam ketenteraan, kita boleh sahaja takluk sana, takluk sini kan. Kalau persentase kita untuk kemenangan itu tinggi, tapi itu bukanlah nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita kan. Nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita ya adalah menonjolkan kemuliaan agama kita dengan akhlak, contoh tauladan yang baik terhadap orang-orang lain. Ini yang sepatutnya ada kan. Dan bila kita diancam, kita akan bertindak dengan tegas untuk menunjukkan bahawasanya agama ini telah tersemat dengan sebaiknya di dalam hati dan nurani kita kan. Ketegasan itu perlu ada, kelembutan itu juga perlu ada dalam diri setiap umat Islam. Kita bukan lembut semata-mata sehingga dipijak ya, dan kita bukanlah tegas ya sehingga tidak ada nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri kita. Sebaliknya, kita ni adalah golongan yang disebut sebagai golongan yang pertengahan, yang mempunyai kedua-duanya. Insya-Allah dengan adanya kekuatan tersebut ya, agama kita akan ya memancar, akan sampai nilai-nilai dakwah kepada orang-orang yang kita kehendaki ya, dan akan kekallah agama ini dengan sebaiknya sehinggalah sampai kepada hari kiamat insya-Allah. Jadi sekadar itu sahajalah yang boleh saya sampaikan ya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Ma asabaka min hasanati fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'ati fa min nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min juhdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wat ta'uni wal bala an badanina wa baladina khassatan wa biladil muslimina 'ammatan بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.